Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Negara sedang melihat isu berkenaan pengubahan wang haram ataupun money laundering ini dengan begitu serius sekali. Kerana kita mahu lihat Malaysia sekurang-kurangnya dapat mengurangkan hal-hal berkaitan dengan pengubahan wang haram kerana ia banyak sekali berkaitan dengan isu-isu yang berlegar pada hari ini. Apabila kita bercerita tentang isu keganasan, ia merupakan antara isu yang menjadi isu global dan juga berkaitan dengan pengubahan wang haram ini. Dan juga apabila diberitahu di Parlimen baru-baru ini bahawa Malaysia sudah menyiasat banyak kes berkaitan dengan pengubahan wang haram ini antara 2011 hingga 2013 misalnya. Saya angkat satu statistik di sini. Sekitar ringgit Malaysia 13.1 bilion ringgit membabitkan 13,126 kes yang sudah disiasat dari pelbagai jenis kesalahan jenayah oleh pihak berkuasa. Dan juga amount berkenaan juga sejumlah 567.9 juta ringgit hasil aktiviti pengubahan wang haram disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan juga Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2011. Itu mengikut akta yang mungkin lewat sedikit, tetapi ada pindahan-pindahan yang terbaru yang sudah diguna pakai di negara kita. Jadi bagaimana kita melihat isu ini? Kerana ia banyak sekali tentang orang kata pun persepsi yang tidak betul ataupun tidak tepat berkenaan dengan money laundering ini ataupun pengubahan wang haram ini. Jadi pada malam ini saya amat bertuah untuk kita angkat topik ini ke satu perbincangan yang serius dan dapat melihat mengapa isu ini perlu diberi perhatian dan mengapa kita perlu perang habis-habisan terhadap money laundering. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Dr. Syed Iskandar, Syed Jaafar, rekan saya, seorang peguam bela dan juga peguam cara dari firma Tuan Syed Iskandar, Syed Jaafar. Tuan Syed, berkenaan dengan pengubahan wang haram atau money laundering, mungkin dari sudut istilah, mungkin ramai saya rasa orang awam tak berapa orang kata pun mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan money laundering. Adakah berkenaan dengan wang haram yang dari sumber haram, yang maksudnya tidak sah itu, perniagaan ke aktiviti dan sebagainya, ataupun wang yang didapati daripada sumber yang betul tetapi dilaburkan kepada aktiviti yang tidak sah, ataupun wang yang disimpan di dalam institusi kewangan yang ada unsur-unsur yang tidak orang kata pun boleh dikenal pasti daripada mana sumber itu, sama ada wang itu memang dari hasil perniagaan misalnya, tetapi ada begitu banyak sekali disimpan oleh individu kepada institusi kewangan. Jadi mungkin dari sudut tarifan itu sendiri. Terima kasih Tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tarifan itu sendiri, kalau kita tengok dari segi teknikalnya, dia telah didefinisikan di bawah Section 4 AMLA TFA PUAA. Panjang sekali. Anti-money laundering, anti-terrorist financing and proceeds of unlawful activities. Tahun 2001 yang dipindah sehingga 2014. Tapi untuk memudahkan kita faham. Kalau boleh saya pergi balik ke apa yang dekat di hati kita. Kita suka menonton filem-filem Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee. Kalau kita tengok filem Alibaba Bujang Lapuk misalnya, antara yang top ataupun selling filem by Tan Sri. Ya, beberapa anugerah telah diterima oleh Allahyarham dalam filem berkenaan. Apa adegannya? Watak ketua penyamun tu bila ditanya oleh girlfriendnya, Seniwati Zaitun, yang bertanya, apakah Kanda berniaga? Jawapannya, Kanda berniaga import. Dijawab balik oleh Seniwati Zaitun, oh, import export. Tak, Kanda import, orang lain export. Jadi import tu ialah maksudnya P. Ramlee pergi menyamun harta-harta. Dibawa balik ke dalam gua. Aktiviti tidak sah lah. Itu aktiviti yang tidak sah. Tapi bila maksudnya ekspor, orang lain yang akan legalize aktiviti. Maksudnya kalau dia pergi jual belacan, gunakan modal tu. Belacan Pulau Pinang dalam filem itu tu. Sah, kan? Itu sah. Belacan, kan? Dia pergi buat perniagaan di pasar dalam filem tu. Itu sah. Tapi yang tak sahnya harta yang diambil, diletak di situ dan digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang sah, untuk bayar gaji, untuk bayar bonus kerana menyamun. Itu semua
daripada modal-modal yang tidak sah. Jadi apa yang Tuan kata tadi saya setuju, modalnya mungkin datang dari sumber yang tidak sah. Juga saya setuju bila modalnya datang dari sumber yang sah, tetapi bila dibuat untuk support aktiviti yang tidak sah, akhirnya dia akan jadi tidak sah. Tergolong dalam itu. Ya. Jadi ini yang kita panggil illicit money, wang haram. Dan macam-macam istilah orang istilah gunakan. Ada air wang panas lah, mesin money lah sebagainya. Berbagai istilah digunakan untuk merujuk kepada isu ini. Dan yang paling dikenali ialah sebab kita ada akta ni lah, Anti Money Laundering Act, yang agak panjang selepas dipinda. Jadi tak ramai yang akan ingat AMLA TFAPUAA. Jadi tapi itulah akta yang dikenali sekarang. Dan definisi apa saja yang melibatkan harta, wang, aset, sama ada asalnya sah ataupun asalnya tidak sah. Kedua-duanya, tapi akhirnya bila digunakan untuk aktiviti, contoh kalau asalnya tidak sah, digunakan untuk aktiviti sah, maka dia jadi salah juga. Asalnya sah tapi digunakan untuk aktiviti tidak sah, kita generate profit, jadi dia tetap jadi aktiviti yang salah yang boleh datang di bawah AMLA TFAPUAA. Okey. Kita nak rujuk juga bagaimana ia orang kata pun bergerak modus operandinya. Kerana ini satu isu yang kompleks. Mungkin kita terlepas pandang, mungkin kita berada dalam kategori tersebut dan mungkin kita sudah melihat beberapa kes yang sudah dibawa ataupun didakwa di mahkamah dan sudah dijatuhkan hukuman. Mungkin boleh dijadikan bahan perbincangan kita pada malam ini. Okey, kita rehat yang pertama, kita jumpa lagi selepas ini. Kalau kita merujuk beberapa kenyataan dan juga beberapa kes yang sudah dibawa ke mahkamah dan ada sebenarnya kekitangan awam yang sudah terlibat dengan pengubahan wang haram ini dibawa ke mahkamah dan dijatuhkan hukum. Begitu juga badan-badan korporat misalnya individu yang membawa keluar sejumlah wang ataupun wang-wang yang dimasukkan ke akaun mereka secara tidak sah itu sudah pun dibawa ke mahkamah. Antaranya kita sedia maklum antara badan kawasan yang tertinggi seperti Bank Negara misalnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini antara badan-badan agensi kerajaan yang ada ruang yang menguatkuasakan akta-akta yang di bawah orang kata pun pemantauan dan juga kawal selia mereka. Dan juga bagi badan-badan yang tidak orang kata pun berorientasikan keuntungan misalnya. Mereka juga banyak sekali termaktub dalam akta ini kerana mereka ada ruang-ruang yang mereka terpaksa declare ataupun isytiharkan aset mereka, misalnya dana untuk pertubuhan NGO datang dari mana, siapa menyumbangnya dan sebagainya. Mungkin Dr. Said boleh jelaskan sedikit ruang bagi badan-badan yang terlibat ini. Begini tuan, di bawah jadual pertama, first schedule akta yang kita sedang bincangkan ni, AMLA TFA PUAA ni, telah disenaraikan 24 kategori. Badan-badan yang sepatutnya melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada aktiviti-aktiviti yang suspicious. Daripada 24 kategori ini lebih daripada 30 kesemuanya. Kalau kita total up yang patut melaporkan. Banyak sekali. Ya. Ini tak termasuk badan-badan yang mendakwa. Yang ada kuasa pendakwaan seperti AG Chambers, Pejabat Peguam Negara, Bank Negara sendiri, SPRM, LHDN, Securities Commission, Suruhanjaya Security. Jadi keunikan dalam kes AMLA TFA PUAA ni, Bank Negara mempunyai kuasa mendakwa secara independen. Selepas mendapat clearance daripada pihak Pejabat Peguam Negara, Bank Negara boleh memilih untuk mendakwa secara bersendirian ataupun secara bersama dengan
DPP daripada AG pejabat Chambers, peguam negara. Okey. Jadi dalam kes yang kita lihat dilaporkan di media-media hari ini, yang didakwa semalam di Kangar, ada 4 pendakwa. 4 pegawai pendakwa, 2 datangnya dari AG AG Chambers dan 2 lagi daripada Bank Negara. Bank Negara. Jadi kita boleh lihat kerjasama yang rapat antara pejabat peguam negara dan Bank Negara dalam mendakwa kes ini. Cuma kalau sebab saya dah sentuh kes ini, kita sentuh sedikit lagi mengenai kes ini. Ada 74 pendakwaan dibuat. Jadi bila ada 74 pendakwaan dibuat terhadap tertuduh, jadi ini menjadikan dari segi teknikalnya kes ini agak longgar. Kerana kalau kita memilih untuk mendakwa 3 dahulu sebenarnya, contohnya kerana ada satu kes Mahkamah Tinggi sebagai presiden yang di mana hakim memutuskan lebih elok kalau didakwa berperingkat. Jangan didakwa sekaligus banyak-banyak sampai 74. Ya. Jadi dari segi memudahkan dari segi Pendakwaan. untuk mendakwaan, drafting, Lebih fokus untuk draft pendakwaan berkenaan. Jadi lebih mudah untuk mendapat conviction. Tapi bila kita ada 74, jadi satu hari suntuk dah digunakan untuk membaca charge. Itu saja kita dah boleh agak berapa lama tempoh untuk baca. Kemudian sama ada fokus mahkamah itu fokus dan juga hak tertuduh. Hak tertuduh dia ada 3 peguam dalam kes berkenaan. Tapi kalau tertuduh mahu, sebab ada 74 pendakwaan, dia boleh pakai 74 lawyer peguam. Jadi ini yang kita kena tengok dari segi isu-isu yang praktikal. Bila kita nak dakwa sesuatu kes di dari bawah. sudut apabila sudah ada kes ataupun satu senario yang meragukan, sama ada pertubuhan A ataupun individu B misalnya, ataupun money changer misalnya, ataupun aktiviti yang begitu mencurigakan. Misalnya tiba-tiba satu kawasan itu ada pembinaan restoran misalnya begitu banyak dalam satu ketika dan lengkap dengan segala peralatan dapur dan juga pekerjanya, tak ada orang kata pun sikit-sikit. Biasa orang Malaysia kan pelaburan ni ikut keutamaan prioriti, tetapi apabila mereka melabur dalam sejumlah yang banyak dan bersedia untuk mendapatkan pelanggan, apa yang akan digunakan oleh pihak berkuasa untuk melakukan siasatan? Apa ruang mencurigakan gitu ataupun suspicious itu? Adakah itu saja ataupun bagaimana? Sebenarnya Tuan, dengan adanya AMLA, sama ada sebelum pindaan ataupun selepas pindaan. Sebelum pun dah ketat dan selepas pindaan lagi ketat. Okey. Pihak berkuasa hanya perlu syak mere suspicions. Bila ada mere suspicion, tak perlu ada police report. Tak perlu. Mere suspicion, mereka akan bertindak dengan merampas harta-harta, freeze account. Bezanya sebelum pindaan tidak perlu merujuk kepada AG Chambers untuk freeze asset. Pegawai penyiasat tak perlu merujuk. Dia hanya pergi kepada pegawai pendakwa. Dan pegawai pendakwa akan minta kepada mahkamah untuk freezekan aset. Tapi sekarang Maksudnya dalam siasatan itu sudah boleh dilakukan? Boleh. Itu sebelum pindaan. Selepas pindaan ketat sedikit, nak freeze kena rujuk kepada AG Chambers. Tetapi semua ini tidak bermakna aktiviti itu sebenarnya per se dia salah. Cuma hanya mere suspicion. Di peringkat mere suspicion ini pihak berkuasa sudah boleh bertindak. Sudah boleh bertindak. Competent authority ini diberikan oleh Minister of Finance. Untuk AMLA, competent authority yang untuk melakukan siasatan. Untuk manage AMLA ni ialah Financial Intelligence Unit Bank Negara. Dan apa hak individu yang disiasat? Sedikit sebelum kita rehat. Okey. Hak individu yang disiasat. Kalau mereka tidak memberi kerjasama, tak tahulah ni daripada akaun mana, saya tak perlu dedahkan kepada tuan dan sebagainya. Ada hak ataupun perlu ada kaunsul untuk melindungi mereka? Sebenarnya selepas pindaan, hak itu hampir tak ada. Ada sedikit, hampir tak ada.
Jadi kalau saya nak jelaskan Okey, sekarang, nanti dia akan... nanti kita bincangkan perkara itu. Kerana kita tahu tentang aktiviti wang haram ini, ia mungkin berada di depan mata kita. Misalnya seseorang itu mendapat wang yang begitu banyak, hasil daripada aktiviti perniagaannya, begitu menguntungkan, mungkin satu hari lebih daripada 50,000 pergi ke bank dan menyimpan. Dan bank melihat aktiviti ini agak rare ataupun agak kurang perhatiannya sebelum ini. Sebelum ini mungkin 1,000, 2,000 nilainya disimpan, tetapi 50,000 berturut-turut selama 2 bulan misalnya. Dari situ mungkin ada ruang-ruang yang perlu dilihat oleh individu yang terlibat dan juga pihak berkuasa. Kita lihat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Isu berkenaan pengubahan wang haram ini begitu orang kata pun serius, dan negara kita juga serius menanganinya kerana kita tidak mahu dianggap sebagai hub ataupun jadi transit kepada wang-wang haram yang keluar dari Malaysia ke negara-negara asing, sama ada bertujuan untuk membiayai aktiviti keganasan ataupun membiayai aktiviti perniagaan dan sebagainya, kerana ia kita termaktub dalam undang-undang yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Bagi individu yang mungkin menggunakan perniagaan sebagai satu platform untuk menjana keuntungan dan mereka tiba-tiba mendapat keuntungan besar dan menyimpan di bank dan sebagainya, tetapi bank mungkin suspicious dengan jumlah tersebut dan bank melaporkan kepada pihak bank negara. Bagaimana Dr. Said? Beginilah tuan, ada 1-2 contoh yang simple yang saya boleh sebut di sini, yang directly related. Sehari dua ni kita akan ada maha, yang dijangka 10 hari ni ada 5 juta pengunjung. Besar sekali pengunjung. Besar sekali. Jika satu penjual air menjual satu air RM1, air maknanya mineral, air kononnya, mineral sebotol RM1 dijual kepada 5 juta pengunjung sepanjang 10 hari, maknanya hard cash yang beliau akan ada ialah RM5 juta. Bila di bank in sekaligus RM5 juta, ini yang menyebabkan trigger satu sistem yang dah ada dalam financial institution ni, institusi keuangan, untuk melaporkan kepada bank negara kerana transaksi ini melibatkan lebih daripada RM50,000. Ya. Jadi dalam keadaan begini, bank negara boleh bertindak untuk membekukan akaun ini. Perkara begini telah berlaku pada satu kes lagi, iaitu kes penjual prepaid yang masuk ke pasaran Felda. Jadi sebab peniaga ini mungkin tamak sedikit, dia menjual prepaid dengan kadar yang banyak dan cuba mengawal pasaran dalam Felda, dan dalam masa 2 minggu beliau mendapat beberapa juta ringgit. Dan akhirnya kesan daripada pendapatan ini di bank in dan akaun beliau di-freeze oleh bank negara. Dan dibawa kes ini ke mahkamah dan dia didapati bersalah. Kenapa dia didapati bersalah? Kerana beliau tak ada langsung modal lagi untuk menggunakan khidmat guaman yang beliau hendak, dan tak ada lagi langsung modal untuk digunakan untuk mempertahankan haknya. Jadi bukan kerana beliau tidak boleh mempertahankan kes. Jadi itu yang saya kata, hak tu hampir tak ada. Hak untuk menggunakan peguam ada. Jadi apa yang autoriti boleh jawab, kita ada Yayasan Bantuan Guaman, kita ada Biro Bantuan Guaman. Tetapi untuk kes-kes yang spesifik, biasanya kalau kita pergi hospital pun, kalau kita nak pergi operate, kita akan cari spesialis yang bidang dalam bidang yang dalam bidang berkenaan. Jadi kalau kita pergi ke bukan lawyers of his choice, bukan peguam pilihan, pergi kepada yayasan, pergi kepada biro bantuan yang akan ditentukan, kan? Jadi itulah itu antara contoh-contoh bagi pertubuhan-pertubuhan mungkin yang tidak berorientasikan keuntungan misalnya. Mereka menganggap NGO membuat kerja-kerja kebajikan dan mereka
menggalakkan orang menderma dan sebagainya dan mendapatkan dana-dana sama ada dari pihak kerajaan, pihak individu ataupun badan-badan bukan kerajaan dari antarabangsa misalnya, dan mereka juga terdedah. Jadi bagaimana mereka ataupun jumlah aset, jumlah dana yang perlu declare ataupun perlu isytiharkan kepada pihak bank negara supaya mereka tidak trap dalam undang-undang ini? Begini, sebenarnya simple je tuan. Kalau mereka sedang menantikan satu dana berjuta-juta ringgit equivalent dalam Malaysia ringgit daripada luar negara, mereka boleh maklumkan kepada bank mereka, kami akan menerima sejumlah wang untuk tujuan ini, daripada mana sumbernya, dan bila wang berkenaan masuk, institusi kewangan berkenaan akan melaporkan kepada bank negara semua perkara dengan terperinci, dan atas pihak bank negara lah untuk menyiasat kebenaran maklumat yang diberi. Jadi kalau dibuat dengan above board, dengan transparent, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Dan itu juga yang diinginkan apabila banyak seksyen baru ataupun pindah-pindah baru dalam Amla Latfa ni untuk mencegah pengubahan wang haram. Pindaan baru dia ada pro dan kon. Pindaan baru pro-nya tuan, dia mengetatkan segala skru dari segenap segi sudut, sampai tak ada ruang. Sebab kita ni mengikut resolusi yang diluluskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan. Jadi kita ambil, kita je semacam ada masa kita copy and paste saja, kan? Jadi bila kita ambil benda tu mengetatkan untuk seseorang itu berniaga ataupun berurusan dengan aset ataupun wang dengan kadar yang tinggi, yang besar, itu akan raise suspicion. Jadi untuk itu untuk pro kepada undang-undang ini. Tapi untuk hak kepada individu, hak kepada individu pula perlu diperjelaskan lagi. Perlu diperjelaskan kerana contohnya satu, bila disiasat di bawah AMLA, TFA, PUAA ni, di bawah pindaan ni, pindaan ni, soalan-soalan yang incriminating, yang sepatutnya dalam kes-kes biasa beliau tak payah jawab kepada pegawai penyiasat. Tetapi dalam pindaan ni, suka tak suka beliau kena jawab. Okey. Tetapi perlu ada perlindungan kepada pemberi maklumat ini. Ataupun yang diberi. Saya setuju. Ini satu isu yang penting. Pemberi maklumat tuan, juga whistleblower dan juga witness protection. Apa yang kita ada hari ini, pemberi maklumat tidak diprotek. Kita hanya ada akta tu. Kita tak ada data dia. Kita ada witness protection. Untuk apa? Untuk orang yang illegal trafficking ni diletak di satu tempat. Tetapi the real witness protection dan whistleblower never take place. Kita perlu bincangkan lagi perkara ini. Mungkin ini sebagai satu permulaan perbincangan kita tentang akta money laundering ataupun pengubahan wang haram ini, kerana banyak sektor-sektor yang terlibat ini, dan saya amat berterima kasih kepada Dr. Syed atas masa yang kita dapat pada malam ini. Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mahzah, Pegawai Bila dari Tuan Syed Iskandar Syed Jaafar. Terima kasih kepada anda dan serta bersama kami pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa buat turun aplikasi asrawani.com di App Store dan juga Google Play. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum.